بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah yang saya kasihi Tuan Pengerusi Surau, Tuan Haji Daud, serta sekian ahli jatuh kuasanya, tuan-tuan dan puan-puan semua jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah punya rahmatnya dualah yang kita sama-sama pada malam ini dapat berkumpul di dalam rumah Allah selepas kita menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Dan alhamdulillah selepas daripada kita tunaikan solat maghrib secara berjemaah, kita sambung kita punya majlis kita duduk di dalam satu majlis yang mana Nabi sebut majlis yang kita namakan sebagai taman-taman syurga. Jadi dekat dunia ni ada dua je taman syurga. Satu majlis ilmu, satu lagi Raudhah yang ada di Masjid Nabawi. Jadi kita bersyukurlah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang belum pergi Mekah, yang belum dapat lagi pergi Raudhah, maka kalau ada majlis-majlis ilmu ni, maka jangan kita hindarkan diri kita. Ke mana pun kita ambil peluang. Kerana terlalu banyak dia punya kelebihan, dia banyak dia punya manfaatnya kepada kita. Dan inilah yang kita akan gunakan sebagai bekalan kita di alam yang berikutnya. Sebab dekat dunia ni kita memang kena cari bekalan. Bekalan kita ialah dalam bentuk amal ibadah, dalam bentuk pahala, dalam bentuk segala-gala kebaikan yang kita lakukan. Yang itu bukan untuk kegunaan kita masa kita ada datang ke dunia ni, tapi untuk kegunaan kita masa kita berada di alam barzah, dan seterusnya kita berada di pada mahsyar kelak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya laju sikit ni sebab saya masa kita ni agak terlalu terhad, nanti takut tak sampai kita punya sasaran kita. Jadi kita nak sambung balik pengajian kita pada bulan yang lepas, iaitu berkaitan dengan tafsir surah Al-Fatihah. Tafsir surah Al-Fatihah ni yang saya nak bawa ni bukan tafsir yang orang panggil tafsir yang biasa-biasa lah. Tafsir yang biasa-biasa tu tuan-tuan dan puan-puan boleh baca dalam kitab-kitab tafsir banyak, boleh baca sendirilah tafsir tu. Tapi apa yang kita nak bawakan pada malam ini ialah kita panggil tafsir secara detail, cara yang sepatutnya yang kita perlu faham, yang perlu kita tahu. Kerana pada bulan lepas kita dah ceritakan tentang betapa pentingnya surah Al-Fatihah ni. Antaranya ialah surah Al-Fatihah ialah surah yang hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad atainaka, Allah Taala gunakan perkataan atainaka tu. Allah Taala tak gunakan walaqad atainan nabi, tapi Allah Taala gunakan ka ni dikhususkan hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah Taala gunakan nabi, maknanya mungkin nabi-nabi lain ada, tapi ini hanya pada Nabi Muhammad saja. Itu di antara kepentingan dan keistimewaan surah Al-Fatihah. Jadi
Tidak ada pada nabi-nabi lain yang hanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Dan Allah Taala sebut lagi sab'an minal masani, 7 ayat yang wal Qur'anil Hakim, 7 ayat yang sentiasa diulang-ulang. Sentiasa diulang-ulang daripada Al-Quran Karim. Maknanya kita tahu bahawa sehari semalam 17 kali kita baca Al-Fatihah. Diulang-ulang, bukan saja dalam ayat, bahkan dalam Al-Quran ini pun apabila kita nak membaca Al-Quran, maka kita digalakkan membaca surah Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah ini bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita baca setiap hari dah berapa tahun, berapa puluh tahun kita baca Al-Fatihah sehari 17 kali, maka atas bagian naluri manusia ni biasa sekali kita baca benda yang sama berulang-ulang, kita akan rasa jemu kan. Tapi kita tak rasa jemu pun, walaupun 17 kali sehari kita diperintahkan untuk baca dalam sembahyang itu. Bahkan dalam kita membaca Al-Quran pun kita baca surah Al-Fatihah, kita tak rasa jemu. Jadi ini di antara keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan, yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, 7 ayat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, khususnya kepada Nabi Muhammad, yang kita baca secara berulang-ulang setiap hari. Itu satu. Yang keduanya, kita dah sebut tentang kelebihannya, iaitu apabila apa bukti yang bahawa Al-Fatihah ni dia mengandungi 7 ayat. Al-Quran sebut ada 7 ayat, tapi tidak ada penaksiran ayat apa. Jadi hadis menaksirkan, hadis memberitahu apa dia ayat yang apa dia 7 ayat yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Maka dalam hadis daripada riwayat Bukhari, hadis yang ke-4474, hadis daripada Abu Sa'id Al-Mu'allaj, disebutkan bahawa pada suatu hari Nabi ketika dalam perjalanan nak menunaikan semayang, maka Nabi pegang tangan Abu Sa'id. Dia kata, wahai Sa'id, dia kata, nak tak aku ajarkan kepada kamu satu surah yang sangat istimewa, yang tidak pernah diajarkan ataupun yang tidak pernah kamu ketemui di dalam kitab Taurat, Zabur, Injil, kitab-kitab yang lain. Maka lepas itu masuk dalam untuk semayang. Nabi tak ajar macam tu. Bila keluar selepas daripada semayang, dia keluar, Sa'id tadi, Abu Sa'id pegang tangan Nabi. Ya Rasulullah, dia kata, tadi kau beritahu nak beritahu aku kepada aku apakah ayat yang diturunkan kepada kamu, pada baginda yang sangat istimewa itu. Lalu Nabi baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin sampai waladhdallin. Sampai waladhdallin. Jadi itu di antara ayat yang diberitahu kepada kita apa yang dikatakan sebagai sab'al masani, 7 ayat yang kita baca secara berulang-ulang. Baik. Yang ketiganya, kita nak beritahu kepada tuan-tuan dan puan-puan dan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Fatihah ni dia ada 12 nama. Dia ada 12 nama. Tapi yang masyhurnya ialah Al-Fatihah. Al-Fatihah, ada Ummul Kitab, Ummul Quran. Ada 12 nama. Ya. Apa tu, ayatul syifa, macam-macam ada 12 nama. Tapi yang masyhurnya adalah Al-Fatihah. Jadi malam ni saya nak beritahu satu kaedah kepada tuan-tuan tentang dari segi ilmu nahwu ni. Maknanya pentingnya surah Al-Fatihah ni. Saya guna whiteboard sebab senang sikit nampak. Al-Fatihah. Biasanya dari segi kaedah ni tuan-tuan dan puan-puan dan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kaedah nahwu, dalam tata bahasa Arab, kalau sesuatu perkataan itu dimulakan dengan arti aldi, biasanya menunjukkan kepada kita bahawa perkataan itu mesti diberikan tumpuan ataupun ada sesuatu yang sangat penting yang nak diberitahu oleh Allah SWT dalam perkataan itu. Itu kaedah dia. Dan kita tahu bahawa biasanya sebelum Al-Fatihah ini dipanggil
Dalam kaedah nahwu dipanggil mudhaf mudhafun ilaih. Biasanya dalam sebelum daripada perkataan Al-Fatihah ni, dia ada lagi perkataan lain. Biasanya ada perkataan lain. Biasanya kita panggil apa? Surah. Surah Al-Fatihah. Biasa kita kata surah Al-Fatihah. Tetapi dalam kita jumpa dalam kebanyakan surah ni dibuangkan. Surah ni dibuangkan. Yang tinggalnya Al-Fatihah ni. Membawa maksud di sini bahawa yang kita nak kena beri tumpuan ialah bukan kepada surah tu, tetapi kepada kandungan Al-Fatihah tu, intipati Al-Fatihah tu. Kalau dalam bahasa Arab dipanggil mudhaf, yang ini dipanggil mudhaf. Mudhaf, yang ini dipanggil mudhafun ilaih. Di bahasa Arab tak apalah, kita belajar sikit. Jadi biasanya ini sandaran dan ini yang disandarkan kepadanya. Surah Al-Fatihah. Sandaran Al-Fatihah disandarkan kepada surah. Ataupun ada juga kemungkinan berlaku selepas daripada Al-Fatihah ni ada perkataan lain. Kita kata Fatihatul Kitab. Kemungkinan dia akan jadi macam itu. Maknanya selepas daripada Al-Fatihah tu ada perkataan lain. Yang ini jadi mudhaf, yang ini mudhaf ilaih. Dan kalau kita buangkan Al-Kitab ini, maka kita ambilkan alif lam, kita letakkan di depan ini, kita letakkan, dia akan jadi Al-Fatihah. Maknanya sama juga, maknanya akan kembali kepada Al-Fatihah. Nak menunjukkan kepada kita bahawa pentingnya surah Al-Fatihah ini bukan surah itu sendiri, tetapi kandungan yang terdapat di dalam Al-Fatihah. Boleh faham? Makna yang tersirat di dalam Al-Fatihah itu. Nanti kita akan cuba menjelang. Baik. Jadi biasa kita kalau tuan-tuan pergi Mekah, pergi Mekah, kalau kita contohnya kalau kita ambil taksi lah, kita ambil taksi. Kalau kita dekat apa tu Jabal Umar tu ambil taksi. Orang Arab sana dia tak sebut apa. Kita katalah kita dah bagi contoh bagi faham lagi. Kita nak pergi kita daripada mana-mana lah kita nak pergi Masjidil Haram. Kita pernah dengar tak orang Arab sebut Masjidil Haram? Pernah dengar? Taksi tak pernah. Bas dia sebut apa? Al-Haram. Al-Haram. Betul. Dia sebut Al-Haram. Kenapa dia tak sebut Masjidil Haram? Dia sebut Al-Haram. Syekh Al-Haram. Mana dia Al-Haram dia kat situ kan? Al-Haram. Kenapa tak sebut Masjidil Haram? Sebab yang kita nak tekankan ialah bukan masjid tu, tetapi Al-Haram tu. Al-Haram yang kita nak tekankan. Kenapa kita kata Al-Haram tu kita nak tekankan? Sebab Al-Haram maknanya Masjid Al-Haram itu ialah masjid yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkara-perkara yang ditegah daripada melakukannya. Sebab tu dalam dunia ni ada dua tempat saja yang masjid itu yang dipanggil Al-Haram, iaitu Mekah dan Madinah. Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi dipanggil Al-Haram Asy-Syarifain. Al-Haram Asy-Syarif Al-Haram Asy-Syarifain. Yang haram maknanya kalau berlaku perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT secara otomatik, secara dandan tu akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud Al-Haram Asy-Syarifain. Al-Haram Asy-Syarifain ni dua masjid yang suci, yang bersih, yang suci, yang bersih. Syarif ni maknanya yang
Kalau syarif ni maknanya kita panggil sifat bagi sesuatu. Makna syarif ni, kata syarif ni, kalau kita kata kalau orang beri salam kat kita, contoh misalnya assalamualaikum, maka syarif ni, makna syarif ni, dia jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab penuh kalau kita beri salam. Itu dipanggil syarif. Orang tu syarif, ada sifat syarif. Kalau perempuan dipanggil syarifah. Kalau kita orang yang ada sifat syarif ni, kalau kita beri sesuatu, contoh kita beri air, dia akan balas balik. Dia beri kuih tu, dia beri lauk tu, ada macam tu. Itu dipanggil Asy-Syarif. Jadi dalam dunia ni ada dua saja masjid yang ada title Asy-Syarif. Al-Haram, Asy-Syarifain, iaitulah Masjid Madinah, Masjid Nabawi dan juga Masjid Al-Haram Mekah. Baik. Jadi kalau kita kata Masjid Al-Haram, apa yang kita kena beri tumpuan, masjid tadi dihazafkan ataupun dihilangkan, yang tinggal Al-Haram je. Maknanya nak ceritakan kepada kita bahawa yang kita nak tekankan ialah title masjid yang Al-Haram tu, bukan bentuk masjid tu, tapi title masjid yang Al-Haram tu, yang mana di dalamnya yang ditegah oleh Allah SWT daripada melakukan perkara yang dilarang. Dan kalau berlaku, maka secara automatik dia akan dibersihkan, Asy-Syarifain akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada dan tu juga. Itu maksudnya. Itu contoh yang kedua lah, mana bagi faham. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian jemaah yang dimati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita lihat kepada lagi pentingnya surah Al-Fatihah ni, di mana dalam satu hadis riwayat Abu Dawud, hadis yang ke-295 dan juga hadis yang ke-230 riwayat Tirmizi, ada dua hadis yang menyatakan kepada kita, di mana Nabi bersabda, la solata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat kepada sesiapa yang tidak membaca akan Fatihatul Kitab, tidak membaca akan Fatihah, akan surah Al-Fatihah lah, Al-Fatihatul Kitab, surah Al-Fatihah. Jadi kita lihat dekat sini, tengok hadis ini sekejap. Tujuan saya buat ni supaya kita betul-betul orang kata memahami, dan kita fokus kepada Al-Fatihah ni, supaya maklumlah kita ni dah lama sangat solat, tapi kita tidak dapat nak memahami ataupun menghayati akan kelebihan surah Al-Fatihah, keistimewaan surah Al-Fatihah tu. Bukan sahaja kerana tidak sempurna ataupun tidak membaca Al-Fatihah itu menyebabkan sembahyang kita tertolak, sembahyang kita tidak diterima oleh Allah SWT, tapi ada kandungan-kandungan lain yang tersirat dalam surah Al-Fatihah yang kita akan telusuri. Nabi sebut la solata. Baik, saya nak ambilkan yang ini, dua perkataan ni. Nabi sebut la solata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Bila kita jumpa ayat yang macam ni, ada kita banyak jumpa di dalam hadis tersebut. Maknanya la solata biasanya bila dimulakan dengan la, maka ta ni dia akan baik atas. Kita tak baca dengan la solatu, tapi la solata. Maknanya apa? Kalau dalam kaedah nahwu sini ada dua makna. Ada dua makna. Makna yang pertama, lin nafi, kita menafikan. Nafi maknanya la solata, maknanya kalau kita sembahyang tidak membaca surah Al-Fatihah, maka sembahyang kita tertolak. Sembahyang kita tertolak. Lin naqsi maknanya sempurna.
Maknanya kalau kita baca apa ni semayang, dengan kita baca, kemungkinan kita baca Al-Fatihah, maka Al-Fatihah kita tu kemungkinan tak betul ataupun tidak menepati kandak-kandaknya, maka tidak berlaku kesempurnaan di dalam solat kita. Itu penting ni yang kita kena tahu. Jadi dalam kaedah Arab, bila Nabi sebut la solata, maka maknanya di sini la di sini ada dua kaedah. Dua-dua ni pun tidak menguntungkan kita. Kalau Nabi lagi dah teruk. Kalau ni lil naksi tidak sempurna pun teruk juga. Sama ni kalau kita semayang lama-lama tak sempurna pun tak ada apa benda juga. Jadi ini antara kaedah ni. Adalah ayat-ayat lain yang kata, kalau kita baca Riyadhus Shalihin ayat hadis yang ketiga, ada Nabi sebut la hijrata. La hijrata. Sama juga. La hijrata. Kalau kita baca Quran, kita baca hadis, kita akan jumpa perkataan-perkataan ini, itu menunjukkan bahawa ada dua kaedah dia, dua sebab dia. Baik. Jadi kita kena beri tumpuan, kena beri perhatian kepada surah Al-Fatihah ni, kerana berlaku pada satu kisah sahabat Nabi yang sembahyang berhampiran dengan Nabi. Maknanya sahabat Nabi ni dia terima dengan Nabi, dia orang Arab terima dengan Nabi. Lepas daripada sembahyang, Nabi kata, salli fa innaka lam tusalli. Kamu sembahyang balik, sesungguhnya kamu ni tak sembahyang lagi. Lepas tu 3 kali Nabi kata macam tu. Dia sembahyang, Nabi kata sembahyang balik 3 kali. Sehingga Imam Bukhari sebut dalam kitab hadisnya, dalam bab fi musik solat, bab orang yang buruk solatnya, disebutkan dalam hadis dalam bab tu. Maknanya begitu. Sahabat Nabi orang Arab yang menuntut, yang belajar sendiri daripada Nabi. Tu apa lagi kita kan? So kita maknanya lebih-lebih lagi lah kita kena beri fokus, kena beri tumpuan kepada surah Al-Fatihah ni, khususnya kepada sembahyang kita lah. Bukan maknanya keseluruhan sembahyang kita tu, paling-paling tidak pun kita kena tahu apa yang kita baca. Paling-paling tidak kita kena tahu apa yang kita baca. Kemudian dalam hadis yang lain riwayat Muslim, hadis yang ke-395, Nabi sebut juga, siapa yang menunaikan solat tidak membaca surah Al-Fatihah atau tidak sempurna bacaannya, fahuwa fidajun. Nabi kata, tidak sempurna solatnya. Jadi ini menunjukkan kepada kita kepentingan surah Al-Fatihah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya kita ni orang yang membaca surah Al-Fatihah ni kita kategorikan kepada dua golongan. Kategorikan kepada dua golongan. Golongan yang pertama ialah baca dengan kita tidak memahami lah. Kita tidak memahami apakah makna. Yang paling simple kita panggil makna lah. Especially kita ni orang Melayu kan. Fatihah itu dalam bahasa Arab. Tapi bukanlah menjadi masalah kepada kita untuk kita mempelajari makna surah Al-Fatihah ni. Dan yang keduanya, kita baca dengan kefahaman. Baca dengan kefahaman. Jadi yang kita kehendaki ialah kita baca dengan kefahaman. Sepatutnya kita kena baca dengan kefahaman. Sebab kita ialah satu hari 17 kali kita baca. Maknanya kita kena ada juga inisiatif kita untuk kita baca dan kita faham apa yang kita baca. Apa yang kita baca. Kerana apa? Kerana apabila kita baca dan kita faham, dia mengandungi kelebihan yang sangat besar. Kelebihan yang sangat besar. Ini dibuktikan pada peristiwa yang masyhur lah. Yang biasa kalau kita dengar ustaz yang menafsirkan surah Al-Fatihah ini disebutkan hadis ni. Di mana hadis ni agak panjang tapi kita baca secara ringkas. Peristiwa yang berlaku kepada satu kabilah.
berlaku kepada ketua kabilah orang Badui, di mana ketuanya disengat kala jengking. Dia sengat kala jengking di padang pasir. Dia puas ubat, pergi merata tempat cari ubat, tapi tak sembuh. Tak boleh menyembuhkan penyakit ni yang disengat oleh kala jengking tadi. Lalu kebetulan pada ketika itu berlaku lalu sekumpulan para sahabat. Maka ditegur, adakah di kalangan kamu yang boleh mengubatkan ketua kami ini yang telah disengat oleh kala jengking? Maka seorang sahabat angkat tangan, insya-Allah, dia kata, insya-Allah, biiznillah dia. Ini cara ataupun orang panggil adab para sahabat ni macam mana, walaupun mungkin dia sahabat Nabi, tapi tetap bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, didahulukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata insya-Allah biiznillah. Maka apa yang berlaku, sahabat ni dia cuma baca Al-Fatihah, baca surah Al-Fatihah, tidak menggunakan apa-apa medium, tak gunakan air, tak apa-apa medium, dia cuma baca. Dan setengah riwayat mengatakan dia ludahkan kepada tempat yang disengat. Setengah riwayat mengatakan dia tak guna apa-apa, dia baca surah Al-Fatihah dan akhirnya sembuh. Ini membuktikan bahawa kepada kita, bahawa maknanya peristiwa ni berlaku. Kenapa dia jadi macam tu? Kerana sahabat tadi dia baca surah Al-Fatihah dengan kepahamannya, dengan keyakinannya. Dia faham akan surah Al-Fatihah, kandungan dalam surah Al-Fatihah itu dia faham. Maka dia mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah juga dengan kita. Dengan kita ni, maknanya kalau contohnya lah, kalau kita yakin dengan surah Al-Fatihah ni, kalau kata anak kembung malam-malam menangis, dia tak perlu lah cari ustaz, tak perlu lah cari tu rumah apa, kita je buat. Yakin dengan surah Al-Fatihah tu, baca surah Al-Fatihah pun membedai. Tapi syarat kita yakin dan kita kena faham. Kita kena faham. Contoh yang lain, kita kadang-kadang kalau kita pergi Mekah, orang minum air Zam-Zam, Nabi kata minum air Zam-Zam ni dapat menyembuhkan penyakit. Tengah orang dia pergi Mekah, dia sakit, dia pergi, especially apabila kita buat tawaf, apabila kita buat umrah wajib, okay? Lepas kita tawaf, habis itu tawaf, kita nak pergi sa'i, itu kan disunatkan kita minum air Zam-Zam, betul? Dan kita kena niat apa yang kita nak. Yang orang sakit ni dia pun buatlah sampai habis di 10 hari duduk Mekah tak baik kan. Tapi ada orang yang minum dan tentu dia baik, tak saya penyakit. Saya selalu tahun 2-3 kali saya buat jemaah umrah kan. Macam-macam peristiwa yang kita jumpa kan. Macam-macam peristiwa. Jadi kita sebutkan bahawa yang menyembuhkan itu bukan air Zam-Zam tu. Yang menyembuhkan bukan air Zam-Zam. Biiznillah tadi tu, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Air Zam-Zam tu dia media je. Dia media je. Memang air Zam-Zam tu ada keistimewaan, tapi kalau kita bergantung kepada air Zam-Zam, tak bergantung kepada Allah, kalau kita kata oh ini memang air Zam-Zam, lupa dah kepada kuasa Allah yang menyembuhkan tadi tu. Sebab itulah kita duduk minumlah bergeleng-geleng pun air Zam-Zam, masih kita balik tak hilang sakit. Tapi ada orang minum pun setengah cawan yang dia disediakan di Mekah tu, cawan putih pun dia dah sembuh dah. Ini yang dikatakan bahawa baca dengan kepahaman, dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara keistimewaan lain yang ada pada surah Al-Fatihah ni, di mana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis qudsi riwayat Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis qudsi diriwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Allah Subhanahu Wa Taala bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, qala Allah Taala qasamtu shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Kata Allah, hadis kursi ini tuan-tuan tahu kan, hadis kursi ini hadis yang Nabi terima
Kemudian Nabi sebut, Nabi terima daripada Allah SWT, kemudian dalam bentuk mimpi dan sebagainya. Kemudian Nabi sebut, maka itu dipanggil hadis kursi. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu shalat baini wa baina abdi nisfain. Wa li abdi ma sa'ala. Fa iza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah taala hamadani abdi. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku membahagikan solat, tengah kata solat, dengan riwayat kata solat, tengah kata Al-Fatihah, antara aku dengan hamba-Ku dua. Aku bagi dua. Maknanya bacaan Fatihah tu ataupun solat kita ni Allah Taala bagi dua. Bagi dua. Bagi hamba-Ku dia satu bahagian, dan bagiku satu bahagian. Maka apabila qala al-'abdu, maka apabila berkata akan hamba-Ku alhamdulillahi rabbil alamin, maka apa kata Allah Taala? Hamadani abdi. Sesungguhnya hamba-Ku sedang memuji aku. Ayat ni yang benda-benda yang kita kena letakkan pada diri kita. Supaya lepas daripada ni kita cuba praktik slow-slow. Kalau yang tak biasa lagi lah. Yang ni kita kena letakkan dalam minda kita, supaya lepas ni kita praktik. Kita kena, bila kita baca surah Al-Fatihah lepas Isyak ni, kita praktikkan. Bila kita baca Al-Fatihah tu, maka kita kena letakkan bahawa bukan kita aja yang baca, bahkan apa yang kita baca itu disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita baca alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah Taala kata, hamba-Ku sedang memuji aku. Kita ingat dalam Allah sedang menjawab bacaan aku dengan mengatakan bahawa hamba sedang memuji aku. Jadi kita letak macam tu. Maknanya kita rasakan bahawa Allah Taala itu bersama dengan kita. Kemudian wa idza qala ar-rahmanur rahim, qala Allah Taala ansa alayya 'abdi. Ansa alayya 'abdi, mengulangi pujian terhadapku, hamba-Ku mengulangi pujian terhadapku. Alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Kita ulang pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Masa lalu kita berhenti azan dulu. Sama sikit boleh ni, lagi sikit lepas Isyak ni, lepas azan kita sama sikit. Ar-Rahmanur Rahim, Allah Taala kata apa? Asna alayya 'abdi. Hamba-Ku mengulangi pujian kepadaku. Tadi kita dah puji masa bismillahirrahmanirrahim. Bila sebut lagi Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah Taala kata hamba-Ku mengulangi pujian terhadapku. Kemudian wa idza qala maliki yaumiddin, qala Allah Taala majdani 'abdi. Dalam riwayat lain mengatakan fawwada ilayya 'abdi. Maknanya apa? Bila kita kata maliki yaumiddin, Allah Taala kata hamba-Ku mengagungkan aku, ataupun hamba-Ku menyerahkan urusannya kepadaku. Kemudian fa iza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah Ta'ala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Yang ini yang Allah Ta'ala tunggu. Yang ini yang Allah Ta'ala tunggu kita sebut. Apabila kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maknanya apa? Akan Dikau yang kami sembah ya Allah, dan akan Dikau kami minta pertolongan ya Allah. Maka kata Allah Ta'ala hadza baini wa baina 'abdi. Yang ini kata antara aku dengan hamba-Ku. Wa li 'abdi ma sa'ala. Maka bagi hamba-Ku apa yang dia minta, apa yang dia perlukan, apa yang dia hajati. Sebab tu setengah-setengah ulama kata, tuan dan puan, apabila kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan Dikau yang kami sembah dan akan Dikau kami minta pertolongan. Ayatnya nanti kita akan tafsir. Ini kebetulan kita baca hadis ni, kita sentuh sikit. Tapi nanti kita akan jumpa, nanti saya akan tafsirkan satu persatu ni. Yang ini kita ambil sepintas lalu kebetulan kita baca hadis ni. Akan Dikau yang kami sembah dan akan Dikau kami minta pertolongan.
Dan kita dalam sembahyang kan kita ada rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi, betul? Bukan? Maka apabila kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka pada ketika ini kita gunakan rukun qalbi kita. Kita gunakan rukun qalbi kita. Rukun qalbi kita apa? Niat tadi itu. Maka bila baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ni adalah mati apa benda yang kita perlukan. Allah Taala sebut dah, wal ya'ti masalah. Apabila kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Taala kata wal ya'ti masalah. Bagi hamba tu apa yang diminta? Apa yang diperlukan, apa yang dihajati. Tapi biasanya kita tak guna benda ni. Kita tak guna benda ni. Senjata ni kita tak guna. Kita tak tahu nak guna. Kita ada senjata dah, tapi kita tak tahu nak guna. Kita tak tahu nak guna. Kita gunakan senjata yang tumpuh, senjata yang tidak kena bertempatnya, tumpuh macam tu. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala Allah Ta'ala hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Maka kata Allah, yang ini bagi hamba-Ku, maka bagi hamba-Ku apa yang dipinta. Jadi kita minta kan, kita minta tunjukkan jalan yang lurus apa maknanya kita minta pada masa Allah Taala kata on dia kata. Minta tunjukkan jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, jalan-jalan yang engkau, orang-orang yang engkau berikan nikmat ke atasnya, orang-orang yang engkau redai, orang yang sukai. Allah Taala kata. Tapi kita kena faham lah. Kita kena faham. Kita kena faham apa yang kita baca tu. Kita kena tahu apa yang kita baca tu. Kalau kita tak tahu macam mana Allah nak tunaikan kita punya hajat. Sebab tu Allah Taala sebut juga di dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah dengan sabar dan juga solat. Kita nak minta sesuatu pada Allah Taala, cara yang paling baik ialah ketika kita bersolat. Ketika kita bersolat. Ada tempat-tempat yang sangat mustajab kita minta kepada Allah Taala ketika kita bersolat. Kan? Antaranya ketika sujud, antaranya ketika kita baca Fatihah, antaranya apabila sebelum kita tayat akhir, sebelum kita beri salam, doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk jauhkan daripada api neraka, daripada siksaan kubur, daripada dajjal, itu kena baca tu. Kisah yang berlaku pada seorang tabi'in ini, apabila dia tahu yang anak dia tidak membaca doa ni selepas daripada tayat akhir, selepas membaca tayat akhir, anak dia tak baca. Dia tanya, kau baca tak doa tadi? Anak dia tak baca. Dia suruh sembahyang balik. Balik sembahyang balik, baca doa. Menunjukkan pentingnya kita doa. Seperti mana Nabi sebut, doa yang antara doa yang makbul ialah apabila kita berdoa selepas daripada kita tayat akhir tu, sebelum kita beri salam. Jadi benda-benda macam ni kita kena tahu. Kemudian insya-Allah ini baru masuk bab kepentingan keistimewaan surah Al-Fatihah. Saya nak ceritakan lagi nanti. Bismillahirrahmanirrahim itu kita nak huraikan satu persatu. Kenapa dia ba tadi, kenapa dia is, kenapa Allah, kenapa Ar-Rahman, kenapa Ar-Rahim. Masa tak mengizinkan. Jadi kena tunggu lagi sebulan insya-Allah. Jadi tuan-tuan kena tengok masa saya. Kalau tuan-tuan nak lepas ni, ada ni esok lusa rasa ada kuliah Fatihah, saya tengok tu. Tahsin Al-Fatihah, saya tak tahu tahsin maknanya apa. Tahsin tu mungkin tafsir ke ataupun memperelokkan bacaan Al-Fatihah. Jadi ke mana pun ada kuliah Al-Fatihah, datang dengar. Sebab kita ni banyak, kita orang Melayu ni bukan orang Arab, kita banyak melakukan kesilapan. Contohnya kita sebut antara alif dengan ain. Dia sama je, kita ain dengan alif sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. In. Kata ain. Lagi apa? Sin dengan sad. Kita orang Melayu sama. Jadi ini dia banyak. Kalau ada kita tengok dalam internet tu, ada setengah-setengah yang ustaz-ustaz yang mengajar tu sampai beratus kesalahan dalam baca Al-Fatihah. Takut kita dengar. Sampai beratus kesalahan membaca Al-Fatihah. Jadi tuan-tuan, saya tak nak mengajar cara membaca tu. Jadi yang saya nak ajar ni ialah kita nak operate, kita nak kaji
apa benda yang berselindung di sebalik surah Al-Fatihah, supaya apabila kita baca, kita faham, insya-Allah apa sahaja yang kita minta melalui surah Al-Fatihah akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang kita akan jadi sempurna. Sembahyang kita, surah-surah lain itu kan kita baca surah apa tu tak apa, salah pun tak apa. Tapi kalau boleh jangan salah lah. Tapi tidak mencacatkan kita punya solat. Tetapi Fatihah ni tak boleh. Fatihah ni tak boleh. Kita kalau boleh, kita baca, kita solat, kita baca Fatihah, kita nak sempurna dan kita nak ganjaran yang komplit daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nak menghayati surah tu sebaik mungkin yang boleh, supaya kita apabila kita menghayati surah tu, maka kita akan apa ni, keseluruhan kehidupan kita akan jadi sempurna. Bukan saja dalam sembahyang, tuan-tuan, nanti saya akan sebut, bukan dalam sembahyang sebenarnya. Dengan surah Al-Fatihah ni apabila kita faham betul-betul, maka keseluruhan hidup kita akan jadi sempurna, insya-Allah. Cukup setakat itu pada malam ni. Maaf saya ambil masa lebih sikit. Mudah-mudahan sikit semangat yang kita pelajari pada malam ini akan menjadi panduan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri ganjaran kepada kita masa yang kita gunakan. Dan kita kena yakin sangat-sangat kita berada dalam majlis ilmu ni memang sangat besar ganjaran. Ini kita sebenarnya saya itulah kadang dia cakap macam nak biarlah. Jadi kita akan dunia ni, kita nak apa lagi? Memang kita sekarang ni kita nak cari bekalan. Dan kita kena smart. Kita kena smart. Orang panggil smart kan? Work smart. Work hard boleh. Ada work hard, tapi work hard ni kadang-kadang penat je. Tapi work smart ni, kita tak cari. Sekarang masa ni kita dah macam-macam gangguan. Dengan handphone, dengan apa, kita dah tak ada masa kadang-kadang. Masa kita tu banyak diambil oleh benda-benda macam ni. Jadi kita kena work smart. Work smart ni maknanya kita kena cari perkara-perkara yang membanyakkan pahala. Bukan? Macam ini, macam majlis ilmu ni. Masya Allah, majlis ilmu ni kita dinaungi oleh para malaikat. Malaikat ni kita tahu, malaikat ni ada 700 sayap. Baru ni ada ustaz pengajar tu, dia kata telinga malaikat saja, antara telinga malaikat, telinga atas dengan telinga bawah, perjalanan 70,000 tahun. 70,000 tahun perjalanan. Besarnya malaikat tu. Sayap ni kita bayangkan dengan sayap ni. Jadi dia ada 700 sayap dan dia menaungi majlis ilmu ni. Dia menaungi, dia menggugurkan pahala. Menggugurkan pahala. Masya Allah. Itu kita kata wasmat. Jangan kita bila ada majlis ilmu, ya ustaz ni cakap benda yang sama je. Silap kita. Satu. Yang keduanya, kita kena yakin bahawa apabila kita pergi majlis ilmu, kita pergi majlis ilmu, kita jalan ke rumah Allah ni, setiap tapak kita ni, kaki kanan Allah Ta'ala gugurkan. Allah Ta'ala angkat dosa kita. Kaki kanan, kaki kiri langkah, Allah Ta'ala naikkan derajat kita. Itu kena yakin tu. Kenapa yang kita awal? Sebab tu kita nanti tak ada alasan depan Allah Ta'ala. Ni lebih lagi terima kan. Bukan jauh pun surau. Saya rasa kalau semua turun ni, Tuan Haji kena minta lagi tambah ni. Tak muat. Setiap waktu tak muat. Katalah waktu kerja tak kena, tak apalah. Tapi subuh, isyak, maghrib, tak ada alasan depan Allah Ta'ala. Turun tak kena hujan, tak kena panas, tak perlu start kereta, tak perlu apa benda je turun. Pun payah nak turun. Sebab kita kenapa kena tak faham. Jadi saya, Alhamdulillah, surau Prima ni banyak kuliah. Bila kita ada kuliah, kita belajar dan kita faham. Datang. Kita nakkan pahala itu, kita panggil smart dalam kita mencari pahala. Kita tak, umur tak panjang tu kan berapa je. Bila lagi kita nak cari pahala? Balik kan kita sibuk dengan handphone, WhatsApp lah, itulah, Facebook lah, itulah. Zikir pun tak ada dah. Pagi pun sama. Jadi kita kena smart dalam kita mencari pahala. Jadi cukup setakat itu malam ni. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita. Aku lupa di hadza astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wa na'udzu bika min al-afiyati was salam wa haqqina bit taqwa wal istighfar wa inna min wujudati nadama fil hal wa ma'alika sammu ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wasi'a wa 'amalan mutaqabbala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad